Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana terus bersama-sama di dalam channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pastikan untuk anda menekan butang subscribe, like dan share. Tekan juga tombol notifikasi untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini, berita bermula sebentar lagi. Salam sejahtera Malaysia. Daripada sabudin.com.net, Anwar yang dikejar janji. Semalam Anwar Ibrahim berkata adalah tidak adil untuk menyerangnya sekarang berhubung kenyataan mau menurunkan harga minyak yang pernah dibuatnya 20 tahun lalu. Mana adil, 20 tahun lalu punya kenyataan dimain hari ini. Cuba korek balik kenyataan 20 tahun yang lalu, Muhyiddin kah, Diawang kah, cuba korek balik. Diorang dah buat ke hari ini. Ini kerana kata beliau, kenyataan ketika itu dibuat dalam keadaan yang tidak sama dengan sekarang. Konteksnya tidak sama ya. Masa itu, kata dia, masa saya umum dulu itu, hari ini jadi Perdana Menteri, esok harga minyak turun. Harga minyak di Arab Saudi mungkin sekitar 50 sen. Harga kita dah sekitar RM1.50 sekarang. Jadi saya kata kita keluarkan minyak. Sekarang kos keluaran dah bertambah. Nak gunakan kenyataan saya 20 tahun lalu itu tidak adil, kata Perdana Menteri. Sebenarnya selain janji yang menurunkan harga minyak yang popular itu, Anwar juga pernah berjanji untuk menurunkan tarif elektrik dengan cara memanggil tauke-tauke IPP dan meminta mereka mengurangkan keuntungan serta menghapuskan monopoli beras yang dikuasai oleh Bernas. Jadi dua-dua pun sudah buat. Paling menarik, beliau turut pernah berjanji untuk menurunkan harga barang-barang keperluan pengguna selepas kemenangan PH pada PRU tahun 2018. Betul. Lebih kurang ayat ucapan Anwar ialah beliau tidak mampu menurunkan harga barang ketika era PH kerana dirinya waktu itu tidak duduk sebagai Perdana Menteri. Dalam semua janji-janji itu dilepaskan, gambaran yang cuba Anwar berikan ialah hanya melalui kuasa Perdana Menteri saja barulah beliau mampu melakukan apa saja perubahan untuk rakyat. Keyakinan rakyat pula, oleh kerana beliau pernah berada dalam kerajaan sebelum itu dengan jawatan tertinggi sebagai timbalan Perdana Menteri, maka sudah tentulah apabila sudah menjadi Perdana Menteri nanti, semua janji itu mudah saja untuk dijadikan kenyataan. Inilah yang merupakan sebab utama Anwar disokong dan dinanti-nantikan menjadi Perdana Menteri. Dan sebab utama janji-janji lama itu diputar semula tidak lain dan tidak bukan ialah untuk mengingatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim agar tidak lupa pada janji-janji yang pernah dibuatnya itu. Meskipun Anwar seperti menolak untuk menunaikan janji menurunkan harga minyak melalui kenyataannya semalam itu, tetapi bagaimana dengan janji-janji yang lain? Mau ditolak jugakah? Dan misalnya, sudahkah Tauke IPP dipanggil ke pejabatnya untuk diarah menerima keuntungan yang kurang? Anwar ini barangkali satu-satunya pemimpin yang berada dalam penantian yang cukup lama untuk menjadi Perdana Menteri, iaitu lebih 25 tahun lamanya. Sudah tentu dalam tempoh yang panjang itu banyak janji dan kata-kata manis pernah diucapkannya. Tetapi, kalaupun semasa bercinta dahulu, seorang bakal suami itu pernah berjanji membelikan kereta Mercedes atau BMW kepada bakal istrinya setelah berumah tangga, meski banyak komitmen lain yang perlu dipenuhi, takkan sebiji Myvi tak mampu dibelikan. Maka itu dalam konteks janji, hari ini jadi Perdana Menteri, esok turun harga minyak, menurunkan paling minimum 5 sen seliter, takkan tak mampu juga. Begitu juga dengan lain-lain. Oleh kerana ia adalah janji yang sah yang diucapkan Anwar dalam kapasiti beliau sebagai calon Perdana Menteri, tidak kira berapa lama ia dilepaskan, mahu tidak mahu beliau masih terlekat tanggungjawab daripada segi moral untuk menunaikannya. Tentulah amat sukar untuk Anwar mendapat sokongan rakyat semula pada PRU 16 kerana akan datang jika sebiji habuk pun janji-janji itu tidak mampu dilaksanakannya, kecualilah jika pasukan media dan komunikasi kerajaan di bawah Fahmi Fadzil dan PMO mampu mencipta naratif ajaib untuk mengekalkan populariti bos mereka.
Selain janji-janji secara pribadi yang diucapkan Anwar dalam tempo pengejaran cita-citanya menduduki kursi Perdana Menteri, beliau juga terikat dengan satu lagi janji, yaitu janji mereformasi institusi dalam negara ini. Janji reformasi itu sebagian besarnya tertulis dalam manifesto pilihan RPH yang antaranya ialah had panggal untuk Perdana Menteri. Perlindungan pemberi maklumat dipertingkatkan. Semakan semula terhadap Aksa Hasutan 1948. SPRM diletakkan di bawah Parlimen, pemisahan kuasa peguam negara dan pendakwa raya dan banyak lagi. Dalam hal tuntutan tersebut, Bersih dilaporkan akan mengadakan demonstrasi menuju ke Parlimen esok Selasa untuk menyerahkan memorandum agar kerajaan tidak lupa pada janji-janji itu. Kesimpulannya, episod Anwar mengejar kursi Perdana Menteri sudah dikira berakhir. Tetapi yang bakal terbentang luas di hadapannya ialah selepas ini ialah janji-janji lama yang akan sentiasa mengejarnya kemana saja beliau pergi. Ditulis oleh Sabuddin Husin 26 Februari 2024. Kita doakan semoga Datuk Seri Anwar Ibrahim cukup sihat, cukup panjang usia untuk dapat merealisasikan semua janji-janjinya. Saya percaya satu demi satu janji ini akan jadi kenyataan. Tenang-tenang saja, kita tunggu. Salam sejahtera Malaysia. Akhirnya ada suara daripada pemuda PAS, untuk akhirnya memberikan respon kepada titah agung pemuda PAS daripada malaysiakini.com. Pemuda PAS, kerajaan patut kerajaan patut patuh titah agung, jangan main politik. Betul lah tu. Ketua Pemuda PAS Afnan Hamimi Taib Azamuddin mentafsirkan teguran daripada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar ahli parlimen tidak bermain politik dengan menyasarkan kerajaan. Pelik juga. Itu si kerajaan pula disasarkan. Siapa yang main politik sebenarnya, yang betul-betul main politik? Adakah kerajaan ataupun pembangkang? Siapa yang mau tumbangkan kerajaan? Siapa yang mau terus-menerus berusaha tumbangkan kerajaan? Siap buat pengakuan pula tu. Jadi pelik juga Ketua Pemuda PAS ini mentafsir bahawa teguran itu menyasarkan kerajaan. Macam mana dia buat tafsiran? Pelik juga. Kata Afnan yang juga ahli Parlimen Al-Usta, antara lain kerajaan bermain politik apabila tidak memberikan peruntukan yang sama rata kepada wakil rakyat pembangkang. Itu bukan politik, itu adalah memang begitu. Kenapa? Dulu waktu kerajaan Perikatan Nasional semua dibagi peruntukan sama rata kah? Jadi beliau kata, ini dia punya tafsiran sendiri. Dia kata, hentikan bermain politik dengan ahli parlimen pembangkang, menyekat peruntukan. Katanya pada satu kenyataan hari ini tidak menyekat. Datuk Seri Anwar Ibrahim hanya mahu mereka berbincang, itu saja. Hanya berbincang dan menyokong ketetapan ataupun semua dasar-dasar kerajaan, itu saja. Bukannya suruh masuk PKR kah, masuk Pakatan Harapan kah, untuk jadi MP kerajaan kah? Tidak, mana ada begitu. Kerajaan, katanya kerajaan berhujah pembangkang harus melakukan rundingan jika melakukan peruntukan yang sama rata. Betul itu. Jadi apa masalah di sana? Yang di-Pertuan Agong bertitah di Parlimen hari ini bahawa Baginda tidak akan melayan sebarang cubaan rampasan kuasa. Ini sebenarnya titah dia. Jadi siapa yang cuba rampas kuasa? Siapa? Pemuda PAS. Siapa yang cuba rampas kuasa? Itu yang sebenar-benarnya tafsiran dia adalah siapa yang cuba rampas kuasa dan menyeru mereka yang ingin bermain politik untuk menunggu sehingga pilihan raya umum akan datang. Jadi bermain politik itu adalah cubaan rampasan kuasa pada pendapat saya. Jadi siapa yang cuba untuk rampas kuasa? Anwarkah? Ini dilihat menyasarkan
uh, dilihat seperti menyesalkan pembangkang PN yang berkali-kali berkata sedang berusaha untuk mengambil alih Putrajaya. Ini baru betul. Entah macam mana orang-orang ni buat tafsiran, saya pun tidak faham. Dalam pada itu, timbalan Presiden PAS pula, Tuan Ibrahim Tuan Man pula mendakwa rancangan protes NGO pembaharuan pilihan raya bersih mengantar isyarat mungkin ia menjadi permulaan kepada kejatuhan kepada kerajaan perpaduan. Itulah tu bila nak berlaku perubahan ini. InsyaAllah saya jangka mudah-mudahan tidak akan habis penggal ini, katanya. Tiada harapan semualah, tiada harapan. Daripada Tita Agung ini memang tiada harapan sudahlah. Jadi dia kata kalau tengok realiti 22 bulan PH dahulu memerintah pun tiada ribut, tiada taufan, tiba-tiba kerajaan bertukar. Tapi kali ini dengan tekanan rakyat dan Bersih pun keluar kenyataan akan mengadakan demonstrasi ke Parlimen, kata ahli Parlimen Kubang Kerian, seperti yang petik harapan dari hari ini. Sementara itu, Afnan pada kenyataan hari ini turut mendakwa terdapat arahan tidak bertulis supaya kaki tangan agensi persekutuan di negeri PN tidak terlibat dalam mesyuarat dengan kerajaan negeri atau menghadiri majlis rasmi. Jangan nanti keluar pula fitnah, habis kau. Jangan memfitnah kalau tiada. Okey, jadi anda boleh baca ini. Anda baca ini di malaysiakini.com. Kita jumpa lagi. Bye.